Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para penonton setia di laman Facebook dan juga laman YouTube Salam Baitullah pada hari ini. Seperti biasa kita kembali dalam program istimewa Ramadan yang diberi judul Salam Eid Ramadan. Programnya santai-santai sahaja. Dan seperti biasa yang ingin saya maklumkan adalah saya bukan ustaz, saya juga adalah orang yang sedang belajar, dan untuk mengatasi kelemahan saya itu kita jemput tetamu istimewa, tetamu yang ahli dalam bidang masing-masing untuk menjawab setiap persoalan yang ditimbulkan dalam program kita Salam Eid Ramadan. Dan pada hari ini seperti biasa kita bersama-sama dengan tetamu istimewa kita iaitu Ustaz Hadari di talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Apa khabar? Sihat ke Syam? Anda sihat Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Segalanya sihat. Alhamdulillah. Paling penting kita harapkan juga para penonton di rumah pun sihat jugalah Syam. Betul, itu yang paling utamanya Ustaz, sebab diorang yang akan menyaksikan kita ni dan diorang juga yang akan menerima input-input daripada Ustaz Hadari terutamanya nanti, insyaAllah. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Ustaz, macam mana perjalanan puasa sekarang ni di puasa di bulan Ramadan 1441 Hijrah kali ini? Baik, memandangkan kita masih lagi dalam keadaan ialah ketakutan, nak keluar rumah pun takut, risau je kan. Jadi inilah masanya juga kita positif. Saya positifkan diri dan juga mengajak sahabat-sahabat juga positifkan diri. Inilah masanya Ramadan satu hal dah. Yang keduanya kita tak boleh bagi alasan lain lah, tak boleh bagi alasan sibuk lah. Jadi inilah peluang untuk kita lipat gandakan amalan kita untuk jadi bekalan insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Ustaz nak minta satu Ya. pandangan, apa nama, sebagai manusia biasa. Kadang-kadang ialah kita duduk, saya mewakili diri saya dan juga orang-orang lain yang juga terperuk dekat rumah ni, kadang-kadang dia ada satu tahap tu dia macam nak stres pun ada, nak rasa tekanan sikit pun ada Ustaz. Mungkin ada tips sikit untuk perasaan tu. Dia macam ni Syam, kalau kita sebut tentang perasaan, tekanan dalam jiwa ni, sebenarnya kita tak boleh pandang remeh, tak boleh ambil enteng lah. Kerana ia juga adalah salah satu perkara yang terkandung dalam diri kita. Kita ada dua, yang pertama fizikal, yang kedua kerohanian ya. Jadi bila sebut tentang kekacauan jiwa, tekanan perasaan ni, ia berkaitan dengan roh. Jadi nak tak nak, kita kena ada kekuatan, dua kekuatan. Yang pertama fizikal, kekuatan fizikal tu kita dah buat dah sekarang ni, iaitu kita reset balik tubuh badan kita, iaitu kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi yang kedua, kekuatan kerohanian kita itu kita cari dengan tak ada lain, dekatlah kepada Allah. Sebab Allah dah menyatakan dalam Al-Quran, banyak antara yang Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bahkan yang kita lakukan ni juga, berpuasa ini juga, di hujung ayat tu insya-Allah kejap lagi saya kongsikan, ada berkaitan dengan sebenarnya kalau kita berpuasa, kita tahu kehebatan puasa tu dia bertambah kuat kita punya roh kita tu. Jadi nak ceritanya apa? Kekuatan kerohanian tu kalau kuat, jitu, teguh, insya-Allah takkanlah kita ni rasa mudah untuk jatuh, rasa down, rasa yelah tekanan jiwa tidak ada insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Hadari atas perkongsian ringkas mengenai pertanyaan saya itu secara peribadi, dan insyaAllah Ustaz, tajuk kita hari ini seperti biasa yang kita akan bincangkan ataupun Ustaz akan menterjemahkan maksud tajuk kita hari ini iaitu Ramadan terakhir. Kalau saya tengok dari segi tajuknya, dia membawa konotasi ataupun maksud yang agak menyedihkan Ustaz. Tapi saya tak nak terlalu terbawa-bawa, mungkin nanti saya mungkin tersalah faham dan sebagainya. Saya minta Ustaz untuk teruskan dengan penjelasan mengenai Ramadan terakhir tu Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syam atas soalan tu. Dan sebenarnya kalau kita pandang pada tajuk ini, sebenarnya para penonton paling penting jangan salah faham pula. Bukan kita nak ceritanya Ramadan tahun 2020 ni terakhir, tahun depan kiamat. Tidak. Relax, tenang, cool. Yang saya nak bawakan ini sebenarnya ia adalah satu keinsafan kepada kita. Sebab apa? Sabda Nabi SAW, orang yang paling bijak ialah orang yang sentiasa mengingati akan kematian. Jadi termasuklah jika kita beramal, maka kita beramallah sungguh-sungguh. Seolah-olah itu adalah amalan terakhir kita. Di mana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi nyatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, solatlah kamu seperti mana seolah-olah ini adalah solat terakhir kamu.
Maksudnya nak mendapatkan rasa khusyuk, nak mendapatkan rasa nilaian yang Allah Akbar, inilah amalan kita yang terakhir ya. Uh, Ibarat bukanlah nak kata ada connection dengan malaikat maut tolong ambil nyawa aku, tidak. Nak ceritanya kesungguhan tu. Jadi para penonton sekalian, Syam, untuk Ya. kali ini saya nak bawa sebenarnya satu keinsafan. Bayangkan kita ada dua cabaran kita. Yang pertama, seperti mana kita sedia maklum, bermula sebelum Ramadan sehinggalah ke Ramadan ini kita ada cabaran iaitu COVID-19. Menyebabkan ramai orang rasa takut. Ramai orang rasa lain macam sebab apa, kita ada satu normal hidup yang baru. Betul. Jadi tidak ada masalah yang itu, kita boleh mengadaptasi dalam diri kita, kita boleh terus cumanya dalam satu lagi iaitu dalam Ramadan itu sendiri cabarannya ialah bagaimana kita nak menghayati Ramadan itu sungguh-sungguh untuk kita. Tak ada cara lain, anggaplah Ramadan yang kita ada pada kali ini adalah kemungkinan Ramadan yang terakhir kita. Allahu Akbar, bila sebut ni rasa ngilu, takut je ya. Tapi inilah yang kita patut ada. Kalau ada rasa tu bertuah lah. Syam ada rasa Syam. Allahu Akbar. Jadi kalau ada rasa tu, jadi itulah yang kita nak sebenarnya. Sebab apa? Saya suka untuk bawa satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah, dia itu yang menciptakan bagi kita mati dan hidup untuk menguji siapakah antara kita yang paling baik amalnya. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, nak menunjukkan bahawasanya dalam kehidupan kita ini sebenarnya akan ada ujian, terutamanya hidup dan mati, kematian. Sebelum ni kita tengok kematian adik-beradik kita, sahabat handai kita, kita je belum lagi. Jadi Allah bagi bonus untuk kita. Apa dia? Untuk terus beramal ibadat. Jadi ujian untuk kita. Kita tengok, tak lama lagi. Sepatutnya kita rasa apa? Tak lama lagi aku ni. Tak lama lagi aku ni. Jadi cuba bayangkan kalau Ramadan ini kita duduk bersama, kita rasa Allahu Akbar, tentang Ramadan tahun depan tak sempat. Tiba-tiba Zulhijjah nanti aku kiok, faham kiok ya, bahasa mudah ada tu. Mudah. Dia nak ceritanya apa? Dalam keadaan ini kalau kita rasa betul-betul kita khusyuk, inilah yang kita kata andai ini Ramadan terakhirku, maka percayalah Ramadan yang kita alami ni, kita jalankan ini akan jadi Ramadan yang begitu bermakna buat kita. Dan sepatutnya bukan Ramadan je kita kena rasa, luar Ramadan pun kena rasa macam tu, tapi Ramadan lagi-lagi dah kena rasa. Jadi itu sebagai mukadimah, Syah. Betul Ustaz. Ustaz, kalau saya mencelah sikit, adakah mungkin kita boleh kaitkan dia dengan satu ayat tu yang mengatakan bahawa beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari dan bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi, Ustaz. Adakah saya kira perkaitan tu memang sangat rapat, betul ke Ustaz? Ya, betul. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bagi ibarat yang paling mudah, paling nampak apa dia berkaitan dengan kiamat. Kita ni kalau sebut tentang kiamat pun kita dah takut dah. Petanda kiamat nampak pun kita dah takut dah. Tapi Nabi SAW pernah menasihati sahabat dia. Kata Nabi SAW, andai kata esok kiamat, hari ni kamu tanamlah biji benih. Apa maksudnya tu? Kalau biji benih, berapa bulan? Nak ceritanya jangan putus asa. Jangan putus asa. Lebih kurang kita bagi ibarat macam ni lah, ya, kata sabda Nabi itu dengan sabda Nabi itu. Kalau kata esok kita mati, hari ni jangan putus solat. Terus solat, terus baca Al-Quran. Nak menunjukkan apa dalam Islam, bukanlah kalau kita tahu Allah Akbar habislah. Tidak. Bahkan kalau kita tahu bahawasanya mati dah dekat, mati ni makin dekat, maka apa kita buat? Kita perlu lipat gandakan usaha amal ibadat dengan penuh bersemangat. Dan saya suka sebenarnya Syam untuk saya bawa satu ideologi mudah lah untuk kita nampakkan. Setiap tahun kita akan ada dengar Ramadan, betul Syam ya? Betul. Betul Syam ya? Ya, betul. Cumanya tahun ni lain sikit lah dia punya Ramadan. Kalau happy birthday, kita sebut tu saya tersusul hari jadi. Tiap-tiap tahun kita ada dengar hari jadi ya. Nak ceritanya apa? Kita sangkakan umur kita itu semakin meningkat. Kita sangkakan umur kita semakin bertambah. Sebenarnya umur kita makin bertambah ke makin meningkat, makin berkurang? Sebenarnya kalau ikutkan logiknya semakin berkurang. Ya, betul.
sebenarnya sangat-sangat kita kena tahu, iaitu umur kita, saki-baki umur kita makin berkurang. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton juga Syam yang berada di studio, nak menunjukkan bahawasanya apa? Inilah yang kita kena gambarkan dalam hidup kita. Ramadan tiap-tiap tahun kita jumpa. Bahkan sebelum Ramadan baru-baru ni pun dah ramai orang meninggal dunia kerana COVID-19. Jadi tuan-tuan puan-puan, maut itu tidak mengenal siapa. Bak kata pemimpin kita menyatakan COVID-19 tidak mengenal kluster kayangan atau kluster yang wujud di bumi ya. Nak ceritanya apa? Bahawasanya maut itu anytime, anywhere. Di mana sahaja, kat mana sahaja boleh berlaku. Jadi tuan-tuan puan-puan, Ramadan yang ada sebenarnya ini adalah bonus. Allah simpan umur kita dalam Ramadan ni. Ramadan tahun depan belum tentu lagi Syam. Jadi memang tepatlah apa yang Syam nyatakan tadi, kalau kita beribadat ni seolah-olah kita nak beribadat, nak hidup lagi lama tu, nak sungguh-sungguh dalam kehidupan kita tu. Itu dia, subhanallah. Betul Ustaz, dan dia juga maut tu boleh pergi ataupun diterima oleh setiap umur pun. Tak kisahlah kecil, remaja, dewasa dan juga tua Ustaz Betul, sebab memang firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sendiri menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Baik saya, baik Syam, baik para kru yang bertugas, baik semua yang menonton, kita semua bakal pergi. Yang membezakan, mati itu semua sama. Yang membezakan ialah apa? Amalan kita. Dan bila ada dalam Ramadan ni, ada orang berbeza tahu Syam. Berbezanya dekat mana? Ada orang Ramadan dia berpuasa, saya berpuasa, Syam pun berpuasa. Tetapi bezanya kat mana? Mungkin Syam malam-malam bangun, mendirikan malam, membaca Al-Quran. Ada orang dia berpuasa, tapi solatnya ke laut. Bukannya dia solat dekat laut macam nelayan. Tak, maksudnya solatnya tak mana-hala. Ada juga yang tidak pandang langsung Al-Quran. Tak ada. Yang dia tahu puasa tahan makan, tahan daripada minum. Itu aja. Teruskanlah cekal, kuat dan bersemangat. Yakinlah kita akan dapat atasi dugaan ini bersama-sama. Stay at home, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti. Stay at home, kita mesti menang. Pastikan penjarakan sosial, kita pasti menang. Break the chain, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Lain-lainnya, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Pada hal lainnya, kita mesti menang. Kita dah duduk rumah, kita mesti menang. Putuskan rangkaian COVID-19, kita mesti menang. Break the chain dan kita mesti menang. Rakyat Malaysia, patuhilah PKP. Kita mesti menang. Patuhilah setiap arahan daripada pihak kerajaan. Tinggal di rumah, putuskan rantaian, kita mesti menang. Alhamdulillah, kembali dalam segmen yang kedua program Salam Eid Ramadan kita pada hari ini bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Hadari, yang sebentar tadi pada segmen yang pertama telah pun membincangkan secara panjang lebar mengenai topik kita hari ini, iaitu Ramadan yang terakhir. Kadang-kadang kalau kita imbas balik, sedih pun ada, sayu pun ada, takut pun ada juga. Tapi tak apa, biarkan ataupun masing-masing mengambil iktibar daripada apa yang kita bincangkan tadi. Kita teruskan dengan segmen kita yang kedua Ustaz, iaitu segmen soal dan jawab ya Ustaz Baik Ustaz. Ya, baik. Adakah Ustaz dah berapa? InsyaAllah kalau ada soalan yang susah Syam boleh kot. Macam mana? Macam mana Ustaz? Kalau ada soalan yang susah tu Syam lah tolong jawab. Alamak, saya pun dah baca ni Ustaz, takut juga ni bila baca soalan-soalan mereka ni. Tak apa Ustaz, kita teruskan Okey, soalan pertama ada. Soalan pertama Ustaz, Wawa dari Pulau Pinang. Okey. Soalan dia, jika saya membatalkan puasa saya pada bulan Ramadan tanpa keuzuran, apakah hukumnya Ustaz?
Baik, terima kasih atas soalan tu kepada yang bertanya Wawa ya. Kemudian terima kasih juga Syam untuk sampaikan soalan ni. Baik, sebelum tu kadang tu kita terfikir juga ya, ada orang ni bila masuk Ramadan teringin nak puasa, tapi ada juga antara kita yang sengaja ya. Tapi tak apa, sebenarnya kalau kita membatalkan puasa kita tanpa keuzuran, kita dikira sebagai berdosa kerana melanggar syariat, sebab ini adalah kewajipan seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu, dan menunjukkan bahawasanya apa, Allah telah memberikan ini sebagai kewajipan. Tapi kalau kita buang secara sengaja, maka kita menjadi seorang yang berdosa kerana melanggar syariat. Baik, tambahan pula saya nak bawakan, sebenarnya kalau kata kita ini meninggalkan puasa dengan sengaja, yang pertama berdosa, yang kedua wajib untuk membayar kembali ataupun kita menggantikan puasa kembali. Saya nak bawa di mana Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, di mana Nabi bersabda, mafhumnya sesiapa berbuka dalam satu hari, maksudnya dia berpuasa dalam sehari itu, tiba-tiba masuk zuhur, dengar azan zuhur, dia sengajalah tak larat lagi makan ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, tanpa ada rukhsah, barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadan tanpa ada rukhsah. Apa maksud rukhsah? Iaitu keringanan. Siapa yang sakit, dan ada beberapa lagi lah rukhsah itu. Ini dia tak sakit, tapi dia sengaja tinggalkan. Maka kata Nabi SAW, dia tidak akan dapat menggantikan puasa yang ditinggalkannya itu. Apa maksudnya kat situ? Tak payah puasa lah Ustaz, tak payah ganti lah. Tidak. Maksudnya, kehebatan pahala berpuasa di bulan Ramadan tu dia terlepas. Akan tetapi sekalipun dia berpuasa seumur hidup, kata Nabi SAW, maksudnya walaupun dia tak dapat pahala Ramadan itu, tetapi wajib bagi dia untuk menggantikan puasanya. Maksudnya begitu hebatnya pahala Ramadan dan begitu pentingnya untuk kita kembali menggantikan puasa Ramadan yang kita sengaja tinggalkan itu. Itu dia jawapan dia. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Kalau saya imbas sikit apa yang Ustaz cakap tu, tengah hari tu pagi dia ada puasa, tengah hari tu tiba-tiba dia sengaja nak membatalkan puasa dia ataupun dia nak makan. So ada pepatah yang sesuai, saya kira puasa yang yuk, tengah hari buka periuk Ustaz, kalau orang nak ni lah. Dia dah buka periuk. Tengah hari buka periuk, ada ala-ala pepatah macam tu ataupun pantun dua kerat macam tu. Okay, kita teruskan soalan kita yang kedua. Saya kira soalan tu berbunyi macam ni Ustaz. Contoh lah, saya kira mungkin bukan saja untuk musim PKP ni, tapi juga untuk tahun-tahun yang sebelum ini dan tahun-tahun yang akan datang, walaupun tak terikat dengan PKP, maknanya waktu tu kita mungkin bebas untuk bergerak ke sana ke sini. Soalan dia adalah, saya akan berlayar ke luar negara dalam bulan Ramadan ini contohnya. Bagaimana puasa saya? Mungkin maksud dia Ustaz puasa orang yang bermusafir ke Ustaz? Ke macam mana Ustaz? Silakan. Betul itu. Mungkin juga ya Syam, kita ada orang yang bermusafir kerana kerja biasalah, kerana mungkin dia nak pergi ke London, mungkin dia nak pergi ke Rome, Itali apa semua ya. Risau pula dengar Rome ya. Mungkin juga kita tak tolak, dan Syam, ada juga yang dia bekerja di perbatasan ataupun di perairan sehingga berlayar sehingga ke Afrika kan semuanya. Jadi mungkin juga soalan itu kita bagi jawapan untuk mereka yang dalam situasi tersebutlah. Terima kasih kepada yang bertanya. Baik, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan. Tadi memberatkan, iaitu wajib termaktub kepada kita untuk berpuasa. Yang ini dia punya lawan dia. Apa dia? Sebenarnya Allah itu Maha Pemurah, Maha Mengasihani. Bagi mereka yang dalam keadaan itu, Allah bagi keringanan. Dalil dia, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-184. Bawah daripada 183, selepas ayat 183 tu, saya baca makna dia lah ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, puasa yang diwajibkan itu beberapa hari yang tertentu, pada hari yang tertentu, ya, al-ma'dudat yang tertentu.
maka sesiapa di antara kamu yang sakit, kemudian Allah nyatakan atau dalam pelayaran, Masya Allah, Allah bagi tahu tu, yakni bermusafir, bolehlah dia berbuka. Kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang dibukanya itu pada hari-hari yang lain. Maksudnya apa? Hari-hari yang lain itu dalam luar Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, Allah Maha Suci, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah tahu ada antara kita yang mungkin akan berhadapan dengan isu berada di perairan, mungkin kerjanya sangat berat, mungkin dialah bermusafir, tapi Allah bagi keringanan. Maksudnya dibolehkan baginya berbuka, akan tetapi wajib juga untuk membayar, menggantikan kembali puasanya pada hari-hari yang lain. Ini adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-184. Subhanallah. Jadi insya-Allah lah, jangan risau-risau, jangan pusing-pusing lah. Rupa-rupanya segala jawapan itu ada dalam Al-Quran, insya-Allah. InsyaAllah. Maknanya setiap perkara yang kita risau sebenarnya ada jawapan dia, Ustaz, betul Okey Ustaz. Soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni daripada orang perempuan, Ustaz. Nama dia Nana. Betul. Nana dari Selangor. Dia tak beritahu tempat dia lah, cuma dia cakap Selangor je. Sebelum saya baca soalan ni, Ustaz, ada sedikit apa kita panggil perkara, satu keadaan yang nak membuatkan kita tersenyum lah bila kita bincangkan. Rezeki kan kita tak tahu. Ada orang rezeki keluarga dia ni digunakan zuriat. Mudah digunakan zuriat. Pendek kata ada setahun sekali ataupun 2 tahun sekali, dan kebetulan akan terkena pada bulan Ramadan, Ustaz. Contoh sampai akan adalah suara-suara, awak ni setiap kali bulan puasa je mengandung, setiap kali bulan puasa je mengandung. Kebetulan kan, kita tak tahu. Jadi soalan, Ustaz, berkaitan dengan mengandung dan juga puasa ni, apakah hukum puasa bagi perempuan ataupun wanita yang mengandung, Ustaz? Silakan. Baik, yang ini penting juga kita kena ambil tahu. Ini adalah hukum hakam berkaitan fiqh berkaitan dengan wanita. Tapi janganlah pula lelaki mengaku pula dia mengandung ya. Dia memang nampak macam mengandung, tapi ada antara mereka yang memang nampak macam mengandung tapi tak akan melahirkan anak punya. Baik. Saya dah ni orang lain. Jangan terasa manusia. Orang sebelah. Orang lain lah. Okey, baik. Syam dan juga para penonton, sebenarnya bila kita kaitkan dengan mengandung ni, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, di mana hukum hakam berkaitan dengan wanita yang nak berpuasa, ya, yang mengandung, yang nak berpuasa. Di mana wanita yang hamil boleh berpuasa. Boleh. Ya, cumanya kalau dia tak mampu berbuat demikian, ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i menyatakan sekiranya tak mampu, dia boleh berbuka. Tak ada masalah, boleh berbuka. Ya, jika beliau tidak berpuasa kerana khawatir akan keadaan dirinya sahaja, maka beliau wajib qada puasa sahaja. Namun kemudian jika beliau bimbang, si ibu itu bimbang tentang keadaan anak dalam kandungannya sahaja, maka beliau ataupun si ibu itu wajib qada puasa dan membayar fidyah bagi hari tersebut. Nampak tak situasi itu? Saya ulang sekali lagi ya, Syam. Yang pertama, kalau si ibu itu bimbang keadaan dirinya sahaja, ya, ini dalam mazhab Syafi'i, maka beliau wajib qada puasa saja. Kalau dia tak risaulah pasal anak ni, bukan hirau ya, tak risaulah pasal anak. Namun dia risau pasal diri dia je, kalau aku pengsan sekarang ya. Maka ialah orang-orang mengandung ni, Syam, sebenarnya dia ada, mungkin akan ada ibu-ibu yang ada kencing manis, dia mungkin akan ada ibu-ibu yang ada darah tinggi ya. Jadi dia boleh untuk berbuka, tapi bila dia di luar Ramadan, dia kena qada lah puasa dia. Namun kalau ibu itu niat dalam hati dia, aku nak makan ni, nak berbuka ni kerana aku risau diri aku dan baby untuk bayi dalam kandungan ni, maka apa berlaku? Dia wajib qada, wajib untuk dia menggantikan puasanya itu, kemudian dia kena bayar fidyah. Kalau nak tahu fidyahnya tu banyak mana, boleh rujuklah kepada para muallim, insya-Allah. Itu dia jawapan untuk wanita mengandung. Baik, soalan ketiga, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Yang penting dia seboleh-bolehnya jangan sampai memudaratkan. Kan, Ustaz? Betul.
Itu yang cantiknya Islam ni, walaupun keras, memang keras sebab puasa ini wajib, memang kena puasa. Akan tetapi kalau keadaan-keadaan tertentu ada rukhsah, ada keringanan. Itu cantiknya Islam ni. Baik Ustaz Hadari, terima kasih banyak. Itu dia layangan 3 soalan yang telah pun dijawab oleh Ustaz Hadari kita berkenaan dengan puasa daripada penonton di Facebook dan juga YouTube kita. Dan topik kita sekali lagi adalah Ramadan terakhir. Jadi kita di segmen kedua kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali dengan segmen yang terakhir, iaitu segmen ketiga bersama dengan tetamu kita iaitu Ustaz Hadari. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Semalam kita ketawa. Setiap langkah disirami madu. Hari ini, saat ini, tanah lahirku semakin sunyi. Seluruh kenangan menghitam, menjelma 1000 ketakutan. Tiada tempat berpaut lagi, kosong, bagaikan mati. Di sini aku saksikan tanah airku dibayangi pilu. Semuanya bercantum di dalam jantung. Selamatkanlah kami dari kesedihan, ya Allah. Jerit tangis di mana-mana. Menanti di kafan tiada pengirim. Ya Allah, ya Tuhanku. Pudarkanlah kedukaan. Cahayamu ku nanti. Terima kasih banyak kepada semua para penonton yang masih lagi setia bersama-sama dengan Facebook Salam Baitullah dan juga YouTube Salam Baitullah. Dalam waktu yang sama saya ingin ingatkan juga kepada anda semua, anda boleh komen, boleh share, boleh like, tapi jangan kecam. Sebab terutama jangan kecam saya lah, sebab saya pun dalam proses belajar lagi bersama-sama dengan usaha dari kita, tetamu kita pada hari ini. Dan kita kembali dalam segmen yang ketiga, iaitu segmen yang terakhir. Secara ringkas Ustaz Hadari akan membantu berkongsi kepada kita doa-doa harian yang sesuai di sepanjang bulan Ramadan ini. Silakan Ustaz. Ustaz Hadari di talian secara langsung di laman Facebook ataupun dan juga laman YouTube kita Salam Baitullah. Dan topik kita hari ini sekali lagi Ramadan terakhir. Jadi diharapkan agar anda, diri saya dan juga semua yang mendengar mendapat manfaat daripadanya. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi esok hari dalam Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Bila sebut tentang rancangan ni Salam Ramadan ni, sebenarnya bila Syam sebut kata Syam masih belajar, saya pun masih belajar juga sebenarnya. Ilmu ciput lagi, ya. Mungkin kalau para penonton dan juga Syam nampak kesilapan saya, tegurlah saya. Yang pentingnya Syam, untuk di hujung ni terkait tentang rasa aku ni Ramadan ni okey dah. Sekejap tiba-tiba habis Ramadan dah datang balik zaman jahiliah macam tu menyerbu balik tu ya. Datang balik malas solatnya, Qurannya dah bersawang balik ya. Jadi saya nak kongsikan satu doa di mana doa ini menjadi satu doa amalan Nabi SAW. Nak tahu ke tak ni? Doa ni Nabi tak pernah tinggal doa ini. Dalam setiap doa Rasulullah SAW, Rasulullah tak pernah tinggal doa ini. Di mana dalam hadis riwayat At-Tirmizi, di mana sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Amru menyatakan adalah Rasulullah SAW dalam kebanyakan doa baginda adalah ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Saya ulang balik ya, mungkin Syam dan juga para penonton boleh ikut ya. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub thabbit qulubi. Thabbit qalbi maksud saya. Sekali lagi Ustaz. Okey, baik. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub
Sabbit qalbi Sabbit qalbi ala dinik. ala dinik. Cantik. Amin rabbal alamin. Maksudnya apa? Maksudnya wahai zat yang membolak-balikkan hati. Apa maksudnya tu? Allah yang menjaga hati kita. Kadang hati kita jatuh, siapa yang jaga tu? Allah. Kadang ni iman naik macam Ramadan ni kan. Semua je berkopiah, je duduk di dapur pun berkopiah je kan. Siapa yang jaganya hati tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita minta? Sabbit qalbi ataupun sabbit qulubana. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maksudnya menunjukkan bahawa kita minta supaya Allah istiqamahkan hati kita supaya terus khusyuk dalam ibadah kita. Ya, saya ulang sekali lagi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dan ini juga adalah doa amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Ustaz Hadari, terima kasih banyak atas perkongsian pada hari ini. Kita dah bincang ya Ustaz, kita bincang lanjut ataupun Ustaz dapat menjelaskan secara terperinci ataupun lebih lanjut mengenai topik kita hari ini, iaitu Ramadan terakhir, dan semoga insya-Allah diharapkan agar ini bukan Ramadan kita yang terakhir ya Ustaz. InsyaAllah. Kita harapkan umur kita berpanjangan, akan tetapi setiap amalan kita khusyuk tu seolah-olah kita hampir dengan kematian. Tu. Baik Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz Hadari di atas perkongsian pada hari ini. Kita akan jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.